Oke, selamat petang untuk student SPM Science. Oke, jadi seperti yang ada dalam poster itulah, kita hari ini malam nih jam 9 akan review tentang buku teks baru kita, silibus baru, Sains tingkatan 5 SPM lah. Halo, siapa tu? Selamat datang untuk ke review ni. Jadi kita ada masa seminit lagi. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Almuna, juga dikenali sebagai Tutor Muna. Jadi hari ini macam saya kata tadi lah, kita akan review tentang Sains SPM KSSM. Okay, KSSM. So, ini adalah silibus baru. Kita akan bandingkan perbezaan dia antara KSSM dengan KBSM lah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan review untuk kita punya sains lah. Okey, jadi untuk sains KSSM kita 2020 ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bab, 4 tema lah, 4 tema. Jadi untuk KSSM ni, bab-bab dia tu telah digrupkan mengikut tema lah. Jadi kita ada 4 tema dan 9 bab. Berbanding KBSM yang ada 8 bab. Jadi ada penambahan, ada pengurangan dari segi subtopik dan juga topik-topik besar lah, ada penambahan. Jadi untuk penambahan yang ketara maupun pengurangan yang ketara, kita mula dengan kadar tindak balas bab 4. Untuk KBSM kamu tiada subjek tiada topik kadar tindak balas lah untuk kimia. Subjek untuk kimia. Okey. Tiada. Dari bab 1 hingga bab 8 kamu tiada belajar tentang kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas sama dengan apa kita mau katanya, elektrokimia, cahaya optik. Ini adalah cahaya optik ni tidak juga kita kata barut, sebab untuk KBSM dorang sudah cover cahaya dan optik ni, tapi dalam tajuk yang lain lah, cuma cahaya dan something else, tingkatan 4. Jadi untuk KSSM kamu belajar ni lah untuk tingkatan 5 dalam bab 7. Jadi untuk yang ketara, mikroorganisma. Kalau dulu nama panjang dia mikroorganisma dan kesannya terhadap benda hidup. Okay. Sorry goyang-goyang tu. Okey. Jadi bab 2 kita belajar nutrisi dan teknologi makanan. Jadi sama juga, cuma yang berbezanya adalah untuk KBSM, nutrisi dan pengeluaran makanan digabungkan bersama teknologi makanan dan penghasilan makanan. Nutrisi dan teknologi makanan. Jadi untuk KSSM, kamu tidak ada lagi belajar teknologi makanan dan penghasilan makanan. Bab 6 kamu terus kepada elektrokimia. Okey, jadi untuk bab 3, kelestarian alam sekitar, hampir sama dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Hampir samalah. Jadi untuk kadar tindak balas, bab 4, topik yang baharu. Berbanding KBSM,
bab 4 sepatutnya adalah sebatian karbon. Sebatian karbon. Kamu belajar juga sebatian karbon tapi bab 5. Okey, bab 5. Jangan risau kalau ada yang suka dengan sebatian karbon, kira-kira CH tu, ada juga dibelajar. Okey, jadi itu untuk sampai bab 5 KSSM, sebatian karbon. Okey. Elektrokimia, macam yang saya kata tadi, kamu tidak lagi belajar tentang teknologi makanan, tapi itu sudah digabungkan ke bab 2 lah. Jadi bab 6 elektrokimia. Bab 7 dalam tema 3 cahaya dan optik. Cahaya dan optik ni sudah kamu belajar tingkatan 4. Sudah di cover untuk tingkatan 4 time KBSM. Jadi untuk kamu dia anjakkan pergi tingkatan 5 lah, cahaya dan optik. Lepas tu ada daya dan tekanan. Daya dan tekanan ini ada dalam bab 5 gerakan untuk KBSM. Cumanya kamu ada kurang sikit lah. Di sini kamu cuma belajar tekanan dalam bendalir. Sebab sebelum ini untuk tingkatan 4 KSSM kamu sudah cover banyak benda, pengiraan semua tekanan segala benda tu kamu sudah cover dekat tingkatan 4. Jadi tingkatan 5 kamu hanya belajar daya dan tekanan untuk bendalir sahajalah. Jadi kurang beban lah untuk kamu untuk tingkatan 5 yang mau tu belajar untuk SPM lah. Okey. Jadi bab 9 paling last berbanding KBSM ada 8 bab saja, kamu ada 9. Jadi untuk KBSM bab 8 dia adalah elektronik dan komunikasi maklumat. Teknologi maklumat ICT. Tapi kamu belajar teknologi angkasa lepas. GPS semua-semua tu satellite. Itu yang kamu akan cover lah untuk tu. Okay. Adakah jelas untuk live ni? Atau perlu saya zoom? Okay. Okay, selamat datang yang baru join tu. Jadi kita baru go through untuk bab-bab dia. Jadi untuk tu kita akan fokuskan untuk setiap bab lah. Kita coba reviewkan untuk setiap bab. Jadi kita akan tengoklah apa yang kamu akan belajar untuk satu-satu bab tu dan dalam satu tema tu lah. Jadi kita mulakan lah. Okey. Untuk tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, kita ada bab 1 mikroorganisma. Jadi dalam mikroorganisma ni kita akan belajar pasal mikrob. Mikrob lah, mikroorganisma hidup. Jadi kita ada dunia mikroorganisma 1.1. Kita belajar flora dan pengelasan dia, pengelasan mikroorganisma. Sini ada 5 mikroorganisma yang kamu akan belajar, iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Ada yang familiar dengan benda ini, baguslah. Jadi ini macam bonus chapter untuk kamu je. Jadi kita akan belajar pasal mikrob ni di dalam badan kita, semua-semua tu, kesannya terhadap manusia dan sebagainya dalam perindustrian, dalam kesihatan. Kita akan cover tu. Okey, jadi untuk bab 1 kamu belajar pengelasan tu. Jadi ada fungi. Kita belajar mikroorganisma tu, kita belajar ciri-ciri dia. Ada nutrisi, habitat, cara pembiakan, ada bentuk, ada saiz. Jadi untuk setiap mikroorganisma tu kita akan ada
itulah nutrisinya, habitat, cara pembiakan. Jadi kita akan fokuskan untuk satu-satu mikroorganisme. Jadi di sini ada alga, protozoa dan ameba, bakteria dan juga virus. Sekarang corona kan, kamu akan belajar pasal virus. Oke. Jadi itu ada lab dia lah. Lab ni eksperimen semua. Oke. Organisme berfaedah, apa yang penting untuk kita, apa yang baik. Pencegahan rawatan penyakit disebabkan mikroorganisme. Semua ni. Okey. Ini senang saja ni. Ada kaedah rawatan penyakit berjangkit. Seterusnya masuk nutrisi dan teknologi makanan. Sama juga dengan KBSM, hampir samalah, cumanya kamu ada kira-kira kalori ni. Nah, senang saja unit kalori ni, senang saja kira-kira dia. Jadi macam tu, kita ada kelas makanan, nilai kalori semua tu. Ini kalau science stream kita belajar dekat biologi lah, dekat biologi. Jadi sini ada masalah kesehatan, puncak kesan. Jadi dia sini kita ada belajar makro dan makronutrien juga. Kitar nitrogen juga termasuk untuk bab 2, cycle of nitrogen tu. Ada teknologi pengeluaran makanan. Di sini kita belajar tentang teknologi moden, macam mana keluarkan makanan, hasilkan makanan, tumbuhan ini, tumbuhan itu. Kita punya produk pertanian, apa yang membantu kita untuk tingkatkan produk pertanian, pengeluaran, semua ni. Ada GMO, pengurusan racun serangga, ada juga kawalan biologi. Pemprosesan makanan pun ada dibelajar juga. Pengetinan. Ini dulu belajar dekat mana ni? Bahagian pengawet, pewarna, peluntur, semua ni ada juga kita belajar. Jadi untuk tu sudah dianjakkan ke bab 2. Pengemulsi, makanan kesehatan. Ini lagi, label kebangsaan. Peraturan makanan ini penting selalu keluar dekat SPM juga. Status halal makanan ni tidak berapa lah, tapi inilah label makanan ni selalu juga keluar dekat SPM. Jadi kelestarian alam sekitar ni sama juga dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi kita belajar green tech atau carbon footprint. Semua tu upcycle, macam mana kita mau hasilkan bahan yang baru daripada bahan-bahan terbuang lah. Jadi di sini kita belajar semua tu, pencemaran alam sekitar, sisa domestik, semualah. Habis bab 3. Penerkaan unsur alam, kadar tindak balas. Ini yang barunya, ini kimia. Jadi dalam kimia ni kamu belajar macam ni lah. Graf tersebut. Ini main hafal saja ni. Dalam kimia ni. Jadi main hafal saja graf ni sebenarnya. Ini. Persamaan, perbezaan, kadar tindak balas. Jadi kita kena tahulah tindak balas yang mana, menghasilkan yang mana. Jadi ada ni contoh ni penentuan kadar tindak balas. Jadi kamu kadar tindak balas ada pengiraan di sini, pengiraan tambah tolak. Cuma bahagi-bahagi je lah jisim tu. Jadi ada ni lagi grafting buat graf lah. Ini mungkin kamu rasa susah, tapi kalau diberikan bantuan guideline, senang saja, jangan risau. SPM tu tidaklah mendebarkan sangat. Kalau kita sudah prepare everything, tidak lagi susah actually. Jadi konsep kadar tindak balas ini juga proses sentuh. Ada juga dibelajar. Ini sebenarnya KBSM pun ada juga.
Sebatian karbon. Yes, sebatian karbon. Masih lagi kita belajar untuk KSSM. Okay. Ini kita belajar sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi macam mana, dari mana kita dapat sebatian karbon tersebut. Nah, ada ni CH3 CH punya. Alkalana, alkalina, double bond, ini kita panggil double bond, single bond. Okey. Jadi kamu belajar ini ya, kimia ni, alkalana, alkalina, siri homolog. Ni, bilangan karbon, alkalana, alkalina. Apa? Kalau bilangan karbon dia 3, nama dia apa? Propana untuk alkana. Tapi kalau alkina dia jadi propina. Okey, itu kamu hafal. Ada juga belajar alkohol. Senang saja alkohol ni, macam mana kita hasilkan alkohol. Ni ada kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, ada lemak, sama juga belajar pasal minyak sawit. Minyak sawit ni penting komoditi utama Malaysia. Jadi banyak benda yang boleh dihasilkan daripada minyak sawit, minyaknya, sisa kelapa sawit ni. Kamu jangan macam-macam dengan kelapa sawit. Banyak sebenarnya kegunaannya, sebab itulah dia hasil komoditi utama negara. Okey, elektrokimia sama juga bab kimia yang baru. Kita belajar sel elektrolit, elektrolisis, elektrolis. Jadi belajar pasal ion apa yang melekat dekat anode, cathode, semua ni. Ada ni. Ada ni kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kamu akan belajar semakin mudah dinyacas. Jadi ini dihafal juga nih sebenarnya. Bab kimia ni saya rasa agak berat juga untuk kamu. Bab kimia. Cuma perlu pemahaman yang lebih lah untuk bab kimia ni. Jenis elektrod ni. Okey. Sel kimia. Tu masih juga dekat bab kimia. Okey, tenaga dan kelestarian hidup, cahaya dan optik. Untuk KBSM, dorang sudah belajar benda ni dekat tingkatan 4. Jadi bila sampai SPM, agak lupa-lupa juga sedikit. Jadi ngamlah dia dekat tingkatan 5 supaya kamu boleh review balik. Kamu lebih ingat benda tu lah, lebih fokuskan time SPM. Okey, jadi ini dia kanta cembung, kanta cekung. Pengiraan ni tidaklah pengiraan, tapi kita mau tahu ciri-ciri dia. Kalau F dia kecil dari 2F ke apa semua. Okey, ni gambar raja sinar. Ini sebenarnya yang penting. Dibagi contoh dekat SPM punya soalan. Dia minta apakah ciri-ciri image yang terhasil. Jadi kamu kena tahulah kalau image ni apa ciri image yang terhasil. Nyata, songsang, dikecilkan semua tu. Okey, ada peralatan optik. Apalagi kamu belajar? Mau habis sudah kita ni. Daya dan tekanan. Yang simple ni. Dari kalau saya tengok yang KBSM tu memang banyak lah untuk KBSM. Banyak kira-kira untuk tingkatan 5. Jadi ngam sudah untuk kamu ni. Hanya belajar tekanan dalam bendalir. Sebab agak heavy juga kalau mau belajar banyak-banyak pengiraan dalam satu tingkatan tu. Jadi ngam sudah kita ni. Sikit saja pengiraan. Tu macam ni. Ada sistem-sistem hidrolik, brake hidrolik, jack hidrolik, aerofoil kapal terbang. Kamu akan cover benda ni lah. Dan terakhir, penerokaan bumi dan angkasa lepas, teknologi angkasa lepas. Teknologi angkasa lepas, kamu belajar satelit saja. Jenis-jenis orbit.
ada belajar pasal 5G, tidaklah belajar cuma informasi sains saja. Satu, satelit untuk 5G. Jadi itu siapa yang mau ni dia boleh tu. Okay, jadi ada 2 satelit. Kamu ada belajar pasal space junk. Ini kita panggil space junk. Kalau kamu ada dia punya buku teks tu, boleh tengok baliklah. Jadi ada GPS. GPS ni ialah benda penting jugalah kalau kamu sebenarnya ambil GIS dalam university. Penting juga benda ni. Core untuk banyak benda jugalah. Okay, jadi ada segmen kawalan angkasa pengguna. Tidak lagi belajar macam KBSM, iaitu penerimaan maklumat dan penghantaran maklumat. Jadi kamu lebih simple lah untuk bab 8 angkasa lepas ni. Jadi rasanya itu sahaja untuk live kita hari ini. Kalau ada soalan-soalan, boleh bertanya lah dalam ruang komen ke apa. Okey, rasanya itu saja yang kita sudah cover untuk SPM KSSM. Jadi jangan nervous untuk kamu punya SPM. Jangan takut dengan sains ni. Sebenarnya dia benda mudah, banyak penghafalan sahaja. Okey, itu sahaja saya. Okey, rasanya itu sahaja untuk review kita hari ini. Terima kasih kerana sudi join live ini. Dan jumpa lagi di masa akan datang lah. Itu sahaja untuk sains KSSM tingkatan 5.